haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ke surat 826, sambungan yang pagi semalam. Fadilat penyakit dan menjerahi ataupun menjenguk orang sakit. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sa'id bin Wahab yang berkata, saya bersama dengan Salman pergi ke kawannya yang sedang sakit. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah menguji hamba yang mukmin dengan bala, kemudian menyembuhkannya dan menjadi penebus dosa-dosa yang lalu dan peringatan untuk masa mendatang. Juga Allah memberi bala pada orang kafir, kemudian menyembuhkannya, maka ia bagaikan unta yang diikat kemudian dilepas, tidak mengerti mengapakah diikat dan mengapa dilepas. Sambungan yang pagi semalam. Jadi berkenaan dengan penyakit ni, ada hadis Nabi kata tiap-tiap penyakit ada penyembuhnya kecuali penyakit tua dan mati. Itu hadis sahih. Kemudian ada juga hadis yang sahih dalam kitab Bukhari. Nabi kata, tetaplah kamu dengan habatus sauda. Sesungguhnya habatus sauda dapat menyembuhkan semua jenis penyakit kecuali penyakit tua dan mati. Jadi bila penyakit kena pada kita, satu daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Abu Lais As-Samarqandi menceritakan kisah yang mana Salman Sa'id bin Wahab yang berkata bersama dengan Salman pergi menziarahi kawan yang sedang sakit. Jadi Salman Al-Farisi ini salah seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi gubernur dan orang yang soleh, orang yang hebat imannya. Dan pernah semasa dia menjadi gubernur, dia berjalan pergi dalam satu perjalanan, Salman bertemu dengan seorang hamba Allah yang sedang memikul rumput. Satu guni penuh padat diikat, dijahit, dan satu lagi pula separuh guni dipegang dengan tangan dia. Jadi bila berselisih dengan Salman Al-Farisi, hamba Allah yang tanggung rumput ni, dia kata, engkau ni berjalan sedap, melenggang sedap, tolonglah kawan ni, penat ni. Pikul rumput ni tak nampak ke? Tak mau tolong sikit ke? Kalau kita cakap gitulah dengan kawan. Jadi Salman ambil guni yang padat, yang jahit, yang ditanggung, dia tanggung atas belakang dia, dipikul tanggung. Kemudian kawan ni lega lah, bawa yang hak sedikit tadi. Jadi bila bergerak tak jauh daripada beberapa perjalanannya, jumpa dengan salah seorang hamba Allah pula selisih pula dengan seorang kawan. Seorang hamba Allah, dia tengok, dia kata, ya Allah, kenapa Tuan Gubernur tanggung rumput? Jadi gembala kambing yang tanggung rumput baru tersedar, rupanya yang dia sebut tadi ni, kawan ni yang ambil rumput Gubernur Salman lah. Jadi kawan ni punya malu, dia kata, tolong bagi kat saya balik. Dia merayu, dia kata, tak apa, saya bawa sampai ke kandang. Saya pun nak merasa juga macam mana susah payah menternak kambing. Jadi dia pun bawa rumput sampai ke kandang sana dan tolong beri makan. Itulah sifat seorang gubernur, Salman Al-Farisi, yang soleh dan begitu baik dalam perjalanannya menjadi seorang gubernur, mengambil berat hak rakyat. Jadi sebab tu dia ni satu sifat lagi, Salman menziarahi.
menjalan pergi ziarah kawan-kawan yang dengar khabar kata kawan sakit, dia pergi ziarah. Dan bila dia sampai, dia kata sesungguhnya Allah menguji hamba yang mukmin dengan bala, kemudian menyembuhkannya dan menjadi penebus dosa-dosa yang lalu. Ini betul lah apa yang disebut dalam hadis yang kita baca, yang disebut pada riwayat Nabi menyatakan apa, wa annal ukaffira anhu sayyi'ati, wa an ukaffira an sayyi'ati, aku jadikan penyakit itu sebagai penebus dosa-dosa, dalam riwayat yang kita bacakan pagi semalam. Jadi Allah nak kifarahkan kita dengan penyakit-penyakit, maka kita kena redha, kemudian kena sabar. Dan itulah setiap-tiap penyakit ini Nabi kata ada ubat, ada penyembuh. Dengan izin Tuhan bertemu dengan penawarnya, sembuh insya-Allah. Jadi kita tu usahalah, kan, usaha. Dan usaha ikhtiar itu bukan memberikan bekas pada kita. Kalau kita ambil ubat, kata makan ubat, bukan ubat tu yang menyembuhkan, Allah. Yang tu sebagai orang kata apa, alat, alat kita makan, kita minum. Kalau jenis minum lah, kalau jenis yang kita tablet ke kapsul ke, sebarangan. Jadi terserah kepada kita lah. Sama ada kita nak menggunakan ubat-ubatan moden ataupun nak menggunakan cara rawatan menggunakan Al-Quran dan Sunnah, atau menggunakan juga kaedah menggunakan rawatan homeopati. Homeopati, ubat tanpa dadah. Kalau kita pakai ubat yang biasa ni panggil ubat aliopati. Aliopati dia drug. Itu terserah kepada kita. Kita dah kaedah apa nama homeopati, dia bila kita ambil makan ubatnya, dia akan mencari punca penyakit. Dia lambat, dia mencari punca penyakit, dia nak rawat, kemudian mengambil masa untuk dalam kesembuhan. Dan kemudian bila kita makan ubat homeopati ni pula, dia akan mendatang tindak balas. Sebab dia mencari apa punca, dia rawat masalah apa, jadi dia tindak balas. Jadi kita kena tahan sikit dengan sabar. Kalau ubat aliopati ni, drug ni, dia ambil, kita telan, dia konsep dia menahan. Dia menahan supaya perkara tu jangan jadi agresif ataupun benda tu membiak ataupun sakit dan sebagainya. Jadi kaedah menahan. Jadi bila menahan ini, kesudahan dia akan membawa side effect juga dalam tubuh badan manusia. Kaedah dia macam itulah dari segi rawat tu. Terserahlah, kan, kita bukan nak menghalang, tapi nak sebut dalam kaedah perubatan ubat ni. Kalau ubat aliopati, kaedah drug, dia menahan penyakit, dan hasil menahan penyakit itu dia boleh mendatangkan penyakit yang lain, ada side effect dia, kesan-kesan. Kalau homeopati, dia makan, dia merawat dan kemudian mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah. Itu wallahu alam. Kita pulanglah, kan. Jadi sebab tu kita bila sebut tentang masalah penyakit ni, tuan-tuan, dalam kitab Penawar Bagi Hati ada disebutkan juga satu riwayat yang pendek. Nabi katakan au kama qal, bila banyak makan, banyak penyakit. Jadi bila kita jadi penyakit ni, salah satu puncanya, penyebabnya ialah daripada pemakanan, minuman. Tambah kita sekarang ni pula makanan, minuman kita pula dengan bahan pengawet, dengan bahan pewarna, dengan bahan perisa. Ni benda-benda yang boleh mendatang kesan pada jasad manusia lah. Sebab tu kita seboleh-bolehnya elak makan benda-benda yang kata macam tu, terutama benda-benda segera ni, kan. Ini frozen ni. Ini satu masalah juga, yang boleh orang kata ada kesan-kesan yang tidak baik, kesampingan pada manusia. Dan pemakanan kita juga elak daripada yang ada minuman-minuman yang ada apa, ada orang panggil ini gas,
Benda gas, minuman gas sebenarnya tidak elok dalam kesihatan. Dan begitu juga kita, Nabi kata banyakkan dengan habatus sauda. Habatus sauda ni dia biji dia hitam, macam apa, bijan kan? Dia halus-halus. Jadi kita ambil 7 biji, kita ketik dengan gigi, kunyah, kita telan. Ada sekarang orang buat minyak pun ada kan, dia buat minyak, dia buat bentuk kapsul. Pasal biji tu orang tak nak kunyah. Bila kita kunyah tu dia bau cengih, dia mau. Itu memang hadis Nabi suruh makan, insya-Allah. Ini pukul 3 pagi kena sup gebok lagi, tak haru. Kan? Dia bukan baik tuan, benda-benda tu. Air tulang tu, ikut yang saya belajar lah dalam kaedah rawatan, air tulang itulah yang menyebabkan kencing manis. Kita makan sup tulang, sup gebok ni, tambah raya kurban ni, duk ambil tulang buat sup. Saya tak larang tuan-tuan nak makan-makan, tapi air tulang tu penyebab kencing manis. Penyebab kencing manis. Ni tiap-tiap hari kita duk makan sup tu kan. Gebok sedut pula tu dalam tulang. Pakai straw. Iyalah masa dia cair tuan-tuan boleh sedut lah, tapi tunggu sekejap, tengok dia macam mana, dia beku kan. Macam tu dia masuk dalam ni. Kita tiga injak saluran pembuluh ada 3. Dia blok salah satunya, jadi masalah kita. Jadi kita jantung masalah. Berarti 3 saluran tu dia tak boleh, dia mesti kosong, dia tak mau halang. Ada benda yang berlemak, dia blok, akan mendatang kesan pada jantung manusia. Dengan cari pasal jantung dia tak bagi warning tuan. Dia kena terus jatuh. Tu macam dulu Datuk Ahmad Basri jatuh di istana Anak Bukit kan, nak pergi menghadap Sultan Abdul Halim, jatuh dekat balai Romfri di istana Anak Bukit. Dia kes jantung macam tu lah. Ada sahabat kita main badminton dulu di Melewar kan, Dewan, jumping semis, lompat turun habis kan, meninggal dengan izin Allah. Dia jantung memang macam tu, dia tak ada warning. Kalau penyakit kencing manis ni, dia lambat, dia mari tu kan, sikit-sikit dia makan. Darah tinggi, pagi-pagi roti canai 2 keping. Allah. Teh tarik. Ini kita duk selalu amalkan. Imam kita di masjid Seri Gombak dulu macam tu lah, pagi-pagi 2 keping. Saya lalu aja dia lambai tangan ajak makan, kita pun angkat tangan, terima kasih, saya minta maaf lah, roti canai saya tak nak, nasi lemak ke semua tak nak. Kalau sesekali tu kawan belanja tu nak ra'i kawan tu, ambil lah sikit makan. Tapi kalau nak hari-hari tu minta maaf, tak boleh. Tu. Kita ada sukatan tuan, makan kita sebab umur kita sekarang bukan macam zaman muda dulu. Kita makin meningkat, jadi makan kena tukar. Dia tak boleh ikut zaman muda. Zaman muda antibody kita kuat, sekarang antibody kita lemah. Kita makan benda-benda macam tu, dia punya kalori dia, lemak dia, apa semua, Allah. Tu. Dia pagi-pagi 2 biji roti canai, bini dia teman kan, tak tahu lah bini dia makan, dia mesti 2 biji teh tarik. Hari Jumaat semayang dengan saya naik tangga di Masjid Wiradamai, saya naik tangga belah ni, dia naik tangga belah ni, angkat tangan gitu, balik pun angkat tangan. Sampai di rumah, saya baru nak buka baju, dia orang telefon. Dia kata, Ustaz, Tuan Haji kita jatuh, yang bawa ke hospital di Selayang, ICU, masuk 3 hari 2 malam, dengan izin Allah meninggal. Pecah ni tuan, urat tengkuk ni, darah terpancut ke otak, jadi racun.
terlalu tinggi darah, kolesterol kita, makan benda-benda ni. Teh tarik ni tuan-tuan, Allah tuan, teh tu telah dulu dah masuk dalam paper dah, dibuat kajian kan. Teh 38, teh kuda terbang, teh wangi, teh masjid, teh apa lagi, semua tu banyak bahan pewarna dan pengawet yang tidak dibenarkan, tetapi masih aktif dijual. Jadi mamak ni kalau bahasa Minangkabau dia panggil bahasa mamak ni pak saudara saya tu, kan? Mana pak saudara aku, bila masa pak saudara kita mamak tu. Jadi dia orang guna teh tu lah, dimasukkan dengan susu cair campur susu pekat, dan dia blend gambir tau. Gambir ni yang makan Seri Pinang, sebab tu teh dia merah. Dia blend gambir, dia gaul dengan teh. Itu yang teh tarik, dia tarik menjadi. Isteri kita tarik tak jadi macam tu, kan? Ni kalau kita kaji balik punca-punca pemakanan, dan tuan-tuan semak dalam buku Persatuan Pengguna-Pengguna Pulau Pinang, RM10 buku tu kan, banyak makanan-makanan, minuman-minuman yang menjadi penyebab mengundangkan kesihatan yang tidak sihat dan penyakit. Jadi betul lah dengan Nabi sebut tu, banyak makan banyak penyakit. Bila kita kurang makan, insya-Allah kurang penyakit. Dengan berpuasa kan, maksud Nabi kata kurang makan, berpuasa. Jadi bila kita berpuasa, insya-Allah kesihatan kita stabil, kita pun sihat walafiat. Tujuannya bukan apa tuan-tuan, bila sihat kita nak beribadat. Ini yang nikmat yang paling seronok dalam hidup kita sebagai orang beriman ni, nikmat nak beribadat. Nikmat beribadat, nikmat dalam kita berkeluarga, nikmat kita dalam kerja harian, semua nikmat. Jadi nikmat utama ni ibadat. Bila kita dah sakit ni, dengan keadaan sembahyang pun bolehlah sembahyang, tapi tak terasa nikmat sembahyang. Ada satu Tok Haji, dia kata, saya dah berbelas tahun dah dahi ni tak pernah sujud ke bawah. Dia kata, Ustaz, tak pernah sentuh. Sebab saya tak boleh nak turun, tak boleh nak sujud dah. Duduk sembahyang. Nak buat macam mana uzur, kan? Itu dia kata nikmat ibadat tu dah hilang sikit dah. Jadi gitu. Sebab dia jaga tuan-tuan, makan minum ni kan, jangan mengikut sedap je. Memanglah Allah Ta'ala bagi kepada kita tu penyakit, kita pun tak tahu, dengan keadaan janji Allah, dugaan Allah, ujian Allah. Jadi sebab tu kata Abu Lais, Salman pergi ziarah kawan dia, kawan ni kena sakit, maka dia kata sesungguhnya Allah menguji hamba yang mukmin dengan bala, kemudian menyembuhkan dan menjadi penebus dosa-dosa yang lalu. Jadi dengan izin Allah sembuh. Jika Allah tak izin sembuh, kembali kita ke alam yang baqa. Jadi itu yang kita takut tuan-tuan, bukan apa persediaan kita nak masuk dalam kubur, persediaan amal kita nak bangkit di alam mahsyar, dahkah cukupkah, banyakkah amalan kita. Itu yang jadi perkara yang kita nak muhasabah. Mati tetap mati dah wajib, tapi persoalan tu bila nak menempuh alam kematian. Kita takut tu nak masuk alam kubur, lepas alam kubur dibangkit di alam mahsyar pula. Jadi sudahkah kita ada persediaan tu? Jadi marilah kita banyakkan dengan amal ibadah, kurangkan sikit makan minum tu, berhati-hati. Saya pergi di Kelantan tu ni, belajar dengan satu hamba Allah, orang yang mengamalkan perubatan jenis herba ni. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz makan tak buah selagi, asam cakok kan, kerana panggil buah selagi, dia manis kan. Dekat Wakau Cik Ye, Kota Baru, mana-mana lah pergi Kelantan ni, di Terengganu pun ada kan, dia jual sekilo 4 riyal, murah. Kita beli makan manis kan, mana ada asam cakok tu manis, dia kata. Allah, manis sedap gitu. Lekang pula tu kan, macam rambutan lekang. Dia kata, Ustaz tahu tak dia orang proses tu macam mana? Tu kerja seorang Siam. Tok Sami Siam tu dia rendam dengan ibu gula, dia buat takungan air, dia rendam dalam seminggu dua dia rendam. Lepas tu dia rendam, dia angkat, dia keringkan air tu, dia masuk dalam gok tau, gok macam arang, masuk disumbat,
dia rasapkan benda tu, keluarkan pula, dijemur pula sampai bergoncang, baru dia jerat. Sebab anak dia, anak Tok Sami ni masuk Islam, kahwin dengan salah seorang di hamba Allah di Pulau Condong, tempat saya duduk di Pulau Condong tu lah, kahwin dengan orang Pulau Condong. Dia cerita, ayah saya duk buat tu, dia kata ayah Tok Sami. Jadi manis kan? Kita manis. Jadi kata pengamal perubatan herb ni, itulah punca yang jadi kencing manis kita duk makan. Dan dia rendam tu, dia campur dengan ubat pengawet mayat. Dia tak nak bagi benda tu berkulat, dia boleh tahan lama. Sopo ikan lah, ikan orang campur ubat pengawet mayat. Dia tengok mata segar biru, balik kena air pipe kita merah. Inilah tuan-tuan, sebab tu yang sekarang ni pihak JAKIM, pihak apa ni, membuat kajian dalam masalah pemakanan, proses makanan banyak perkara yang mendatangkan masalah yang kita kena berhati-hatilah. Bagi pihak orang yang menjual, mereka hanya meraih keuntungan, tetapi kita pengguna-pengguna menjadi mangsa kepada bahan-bahan ini. Berhati-hati. Jadi sebab tu kita bolehnya kurang-kurangkan makan yang muka-muka. Biarlah isteri kita masak tak sedap pun, ala kadar akan boleh makan, alhamdulillah. Kemudian yang keduanya, carilah produk-produk muslim. Tuntutan mencari yang halal itu satu fardu. Yang ini hadis Nabi menyatakan, mencari yang halal sesuatu fardu. Tuan-tuan carilah produk-produk muslim. Banyak hari ini di pasaran produk-produk muslim ini yang mudah-mudahan selamat untuk kita guna pakai di segi makan, minum dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itu. Jadi bila kita ziarah orang sakit, peringatkan itulah sebagaimana Salman menyatakan tadi. Dan dikatakan bagi orang yang kafir, peringatan untuk masa mendatang, Allah juga beri bala kepada orang kafir, kemudian menyembuhkannya. Maka ia bagaikan unta yang diikat kemudian dilepas, tidak mengerti mengapa diikat, mengapa dilepas. Unta diibarat macam unta, diikat, dah diikat, lepas tu dilepas pula. Jadi begitulah keadaan orang kafir. Bagi dia ni tak ada apa macam kita orang mukmin. Orang mukmin sebagai Allah nak menebus dosa kita. Bagi orang kafir tu, Allah dalam bentuk mempermua-muakan dia. Dalam kitab Hikam Abi Madian disebut dia sebagai istijra. Allah nak bagi tengok sejauh mana keangkuhan dia, kedegilan dia yang si kafir ni. Allah sihatkan kamu, Allah beri makan kamu, Allah sembuhkan kamu dari penyakit. Nak tengok kau ni nak beriman tak beriman kepada Allah, sejauh mana keangkuhan dan kedegilan. Ya Allah mempermua-muakan dia. Jadi jika dia balik kepada hidayah Allah, alhamdulillah. Jika dia terus dengan kekafiran dia, maka kekallah mati dia sebagai seorang yang kafir kepada Allah. Jadi gitu. Jadi sebab tu kita beringat-ingat dalam soal makan minum ni tuan-tuan. Pak Nabi dah pesan, banyak makan, banyak penyakit. Mudah-mudahan kita terdiri di kalangan orang sentiasa yang beringat, berwaspada. Mudah-mudahan kita dapat mengurangkan penyakit, dan penyakit itu walaupun ujian kepada kita, sekurang-kurangnya memberi kepada kita orang kata sebagai kesihatan yang baik untuk kita beribadah. Wallahu a'lam. Insya-Allah sambung pada esok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surah Ibrahim, muka surat 490 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma